Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Penularan COVID-19 pastinya telah pun memberikan impak yang sangat besar, terutamanya kepada segala perancangan, aktiviti, kejohanan dan pertandingan yang telah pun dirancangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebagai alternatif, seperti yang semua telah sedia maklum, satu kejohanan kemahiran sukan Majlis Sukan-Sukan Sekolah Malaysia telah pun dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya dalam memberikan satu lagi pendedahan kepada para pelajar dan juga murid-murid, tak kira di mana sahaja kategorinya, bawah 15, bawah 12 dan juga bawah 18 tahun, untuk terus memberikan kemahiran masing-masing. Dan lebih menariknya juga, seramai 9,235 peserta dari seluruh negara penyertaannya pun telah diterima dan telah pun dihantar. Dan hari ini sangat istimewa, 30 Oktober 2021, hari pengumuman pemenang bagi peringkat kebangsaan akan dibawakan siaran secara langsung. Dan untuk itu, ianya akan membawakan kepada satu perbincangan bagi kita mengetahui bagaimana sistem pemarkahan dan penjurian yang telah pun dilaksanakan. Tapi sebelum kita memperkenalkan tetamu istimewa yang kami bawakan siaran secara langsung sepanjang 1 jam ini di Didik TV KPM, elok rasanya kita dengarkan amanat dan juga ucapan dari seorang yang sangat hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang berusaha tuan-puan pengarah-pengarah bahagian sektor operasi sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Datuk, tuan-puan pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri yang merangkap sebagai pengurusi pengelola pertandingan kemahiran sukan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM secara dalam talian tahun 2021, tuan-puan timbalan-timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, ketua-ketua penolong pengarah unit pembangunan bakat murid dan seterusnya, penyelaras-penyelaras sukan MSSM, pengurusi-pengurusi teknik dan pembangunan sukan MSSM dan juga negeri, ketua-ketua kontijen, pengurus-pengurus pasukan, jurulatih, para ibu bapa dan seterusnya, para atlet yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya bersyukur kepada Ilahi kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam majlis pengumuman pemenang bagi pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian tahun 2021. Tahniah diucapkan kepada bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian yang telah berjaya untuk menganjurkan pertandingan ini buat julung-julung kalinya diadakan secara dalam talian. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah pun menjejaskan kehidupan rakyat Malaysia sejak dari tahun 2020 lagi. Bahkan seluruh dunia telah pun terjejas. Ini termasuklah penganjuran aktiviti-aktiviti sukan di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Namun begitu, saya pasti dengan langkah-langkah yang telah disediakan, diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, khasnya oleh bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian ini, kita dapat meneruskan aktiviti-aktiviti sukan secara dalam talian. Penganjuran aktiviti-aktiviti seperti virtual run ataupun virtual cycle yang dilaksanakan telah mampu untuk memupukkan semangat sukan untuk semua, sukan untuk kesihatan. Dan selain itu, bagi pertandingan yang dianjurkan pada kali ini, saya pasti dan saya ucapkan tahniah kepada BSKK, walaupun dalam kekangan terpaksa melaksanakannya secara dalam talian, telah pun berjaya untuk meraih ramai peserta bagi pertandingan yang dianjurkan pada kali ini yang melibatkan kesemua 24 jenis sukan. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada PSKK, kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan khasnya kepada rakan strategik KPM iaitu pihak Milo yang telah pun membantu secara langsung ataupun tidak langsung untuk menganjurkan pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian bagi tahun 2021. Dan dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis pengumuman pemenang bagi pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian bagi tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia.
Baik, inilah norma baru, era baru bagi pertandingan kemahiran sukan Majlis Sukan Sekolah Malaysia dalam talian untuk tahun 2021 ini, dan sangat menarik kerana hari ini kita akan umumkan siaran secara langsung pemenang bagi peringkat kebangsaan. Dan untuk itu, elok rasanya saya perkenalkan dan saya mempersilakan seorang tamu yang sangat hebat. Kalau mereka yang menonton kami di Didik TV KPM ini adalah slot kemahiran sukan, tapi sangat istimewa. Kita akan adakan siaran secara langsungnya bersama dengan seorang, kalau dulu kita kenal sebagai pengetua, tapi sekarang adalah antara individu yang penting juga dalam membawa pertandingan kemahiran sukan ini ke satu peringkat yang semua orang boleh nikmati dan juga dapat kita pelajari setiap teknik dan juga kemahiran asasnya. Jadi tidak perlu buang masa, saya nak persilakan, saya nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Isnin Mahadi. Itu dah kemasukan Encik Isnin Mahadi bersama dengan dua maskot bersama dengan kita pada hari ini. Encik Isnin Mahadi adalah Timbalan Pengarah Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. Mungkin hari ini sangat istimewa apa yang akan kita lakukan secara langsungnya, Encik Isnin? Seperti yang Encik Zainal maklumkan tadi, hari ini merupakan hari bersejarah untuk kita kerana hari ini kita akan mengumumkan pemenang bagi kemahiran sukan MSSM secara atas talian untuk pertama kalinya. Betul, pertama kalinya, dan kita bawakan kedua-dua maskot ni sebagai simbolik kepada pengumuman pemenang bagi peringkat MSSM, dan mereka akan bersama dengan kita. Tapi sebelum kita umumkan beberapa acara yang utamanya bersama dengan Encik Isnin Mahadi sepanjang 60 minit, 1 jam siaran kita ini. Kita berhenti rehat seketika. Jadi terus bersama dengan kami untuk kemahiran sukan MSSM di Didik TV KPM. Kembali bersama kami, inilah Didik TV KPM dan seperti biasa ini adalah siaran istimewa untuk kita bawakan kepada anda pengumuman pemenang bagi pertandingan kemahiran sukan peringkat MSSM, dan saya masih bersama dengan Encik Isnin Mahadi, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin kita boleh mulakan sebelum kita nak umumkan mungkin sedikit latar belakangnya lah pertandingan kemahiran sukan ni, Encik Isnin. Okey, Encik Hanif, untuk makluman semua penonton yang berada di rumah, sebenarnya pertandingan kemahiran sukan MSSM secara atas talian ni merupakan kemahiran yang kita laksanakan menggunakan secara maknanya mereka menggunakan video, menghantar dan sebagainya. Dan apabila pandemik COVID-19 melanda negara kita, penyertaan acara sukan secara bersemuka tak dapat dilaksanakan. So idea BSKK mengadakan, mewujudkan kejohanan merupakan satu titik permulaan lah. Dan ini hari ini merupakan hari yang bersejarah, kita nak mengumumkan pemenang bagi kemahiran sukan secara atas talian. Pertama kalinya jugalah disiarkan secara langsung di TV ini, sebab saya ingat masa zaman saya dulu kita menang, kita bertanding, tak ada siapa-siapa dah nak beritahu. Tapi ini secara langsung di kaca televisyen anda, jadi saya percaya ramai yang dah tak sabar. Jadi sambil kita nak berbicara berkenaan dengan kaedahnya, berkenaan dengan teknik kemahiran yang bertandingkan dan bagaimanakah cara penjuriannya, elok rasanya kita mulakan dengan sukan yang pertama. Dan ini kita mulakan dengan pemenang bagi kemahiran sukan olahraga, dan pemenangnya adalah Baik, itu dia pemenangnya, anda semua boleh saksikan, dan kami akan terus bawakan kepada anda senarai pemenang mengikut kategori masing-masing. Jadi Encik Isnin, sambil kita berbicara dan melihat kepada pengumuman pemenang ini siaran secara langsungnya, apakah kriteria sebenarnya dalam
memilih pemenang? Bagaimana sebenarnya pemenang-pemenang ini ditentukan daripada sistem penjuriannya? Okey, setiap pasukan perlu menghantar peserta wakil, dan kalau kategori sukan yang dipertandingkan ialah kategori lelaki bawah 12 tahun, 15 tahun dan 18 tahun. Okey. Dan perempuan juga sama, iaitu kategori bawah 12 tahun, 15 tahun dan 18 tahun. Dan kemahiran sukan yang dipertandingkan terutamanya bagi sukan olahraga iaitu ada 3 kemahiran sukan, iaitu standing broad jump, lompat jauh berdiri, ya, untuk mengukur kuasa kaki, iaitu yang kedua sejenjam, iaitu lompat menegak, yang untuk mengukur kuasa kaki tapi dalam keadaan lompatan yang menegak lah. Dan yang ketiganya standing triple jump. Wow. Standing triple jump ni hanya untuk kategori bawah 15 dan bawah 18 sahaja. Untuk mengukur kekuatan kaki yang dua-dua kaki lah, kaki yang dominan dan sebagainya. Jadi kepada para penonton mungkin yang melihat kami di aktif di TV KPM, Encik Isnin juga adalah seorang jurulatih olahraga kebangsaan ni. Melihat kepada senarai penyertaan yang diberikan dan juga pemenang-pemenang ini, bagaimana melihat kualiti atlet murid kita dalam pertandingan sebegini, Encik Isnin? Kalau kita lihat pada permulaannya, apabila pertandingan ini kita nak rancang, ramai yang kata mungkin tak boleh dilaksanakan. Tetapi bila kita melihat video yang telah dihantar, kita rasa terpukau juga. Sebab adik-adik kita yang berada di rumah ni, dia mempunyai kesungguhan. Maknanya mereka melakukan kemahiran walaupun dalam keadaan MCO, mereka tak boleh keluar, tetapi menggunakan ruang yang ada di rumah dan sebagainya dengan ciri-ciri keselamatan yang mereka fikirkan, mereka masih dapat melaksanakan aktiviti fizikal dengan selamat. Dan inilah kata medium pertandingan yang mereka boleh mengukur keupayaan mereka. Dan kalau kita lihat dari segi kemahiran sukan olahraga ni, ini bukan kemahiran sukan olahraga, dia lebih akan berlari dan sebagainya. Tetapi ini merupakan salah satu ujian untuk mengukur komponen-komponen yang perlu ada bagi seorang atlet olahraga. Betul. Dan dalam sekolah olahraga juga, dengan adanya ujian-ujian sebegini macam yang Encik Isnin katakan tadi, pastinya boleh memberikan satu daya tambah lah, nilai tambah kepada seorang atlet itu. Dan kita ucapkan kepada pemenang telah pun kita umumkan, masih lagi kita umumkan sekarang ini. Mungkin anda semua boleh melihat senarai nama dan juga senarai sekolah yang telah pun diberikan ini. Jadi Encik Isnin melihat kepada kemahiran sukan sebegini, terutama dalam sukan olahraga lah, apakah sebenarnya yang boleh dipelajari bagi mereka yang telah pun menghantar penyertaan ini dengan mengadakan kemahiran sukan sebegini, Encik Isnin? Saya ucapkan tahniah lah kepada semua. Ini hanya penyertaan yang dapat mewakili, yang menang di peringkat sekolah, daerah, negeri dan sebagainya. Mungkin kita tak tahu ada ramai lagi penyertaan yang tak melepasi. Tetapi ini merupakan satu usaha yang baiklah. Dan kita hendakkan ini merupakan salah satu perancangan untuk menggalakkan mereka menyertai aktiviti fizikal, terutamanya dalam mempelajari kemahiran asas sukan. Yang kalau kita lihat di Didik TV pun kita dah memperkenalkan berbagai program untuk kemahiran sukan asas. Betul. So itu adalah benda yang patut mereka tonton dan mereka praktikkan apabila mereka berada di rumah. Dan pastinya juga faktor keselamatan juga antara yang kerap ditekankan, dan ini adalah peringkat kebangsaan, maksudnya mereka yang menyertai ini semuanya mempunyai kebolehan dan juga atlet-atlet jugalah dalam yang kita tonjolkan di sini di antara pemenang-pemenang. Sekali lagi kita ucapkan, dan mungkin kepada yang sedang menonton secara langsung ini adalah senarai pemenang bagi sukan olahraga. Seperti yang dikatakan oleh Encik Isnin, terdapat 3 ukurannya, 3 kemahirannya yang telah pun dicabar kepada murid atlet kita untuk melakukan kemahiran tersebut. Dan prosesnya mereka menghantar video di peringkat sekolah, peringkat daerah dan kemudian ke peringkat negeri masing-masing untuk diukur oleh para juri. Jadi yang menilai ini adalah juri-juri yang berkelayakan. Semua juri-juri yang berkelayakan diketuai oleh pengurusi teknik Majlis Sukan Sekolah Malaysia, sukan-sukan yang terlibatlah. Dan mereka mengambil jurulatih-jurulatih kebangsaan, bekas-bekas pemain kebangsaan dan sebagainya. Dari segi juri kita tidak mempertikaikanlah kalau tanya saya. Betul. Dan melihat kepada penyertaan terutama bagi sukan olahraga ni, Encik Isnin sebagai seorang jurulatih dan terlibat begitu lama dengan sukan olahraga ni lah, saya tak perlu perkenalkanlah sebenarnya. Terlalu lama dengan sukan olahraga ni. Masa depan olahraga kita masih cerah dengan adanya penyertaan sebegini? Kalau tanya saya, berikutan dengan yang Abang Muhammad Penandu nanti kita memperkenalkan MyTID. Ini mungkin salah satu medium untuk kita mencongkil bakat-bakat baru yang kita tak tahu di mana kan. Mungkin ini satu permulaan. Baik, itu dia pemenang bagi sukan olahraga. Sekali lagi kita umumkan, ini adalah pemenang-pemenangnya bagi semua kategori, bawah 12, bawah 15 dan juga bawah 18. Tahniah kita ucapkan, dan anda boleh simak siaran ini secara langsung, nama-nama pemenang bagi setiap sukan, kemahiran sukan yang kami bawakan di peringkat
MSSM. Itu baru satu sukan, banyak lagi sukan akan kita bawakan dan kita nak umumkan satu persatu. Ini satu penghargaan lah kepada anda semua yang menyertai pertandingan ini. Dan sekarang tibalah masanya dari sukan olahraga kita beralih ke pemenang bagi pertandingan kemahiran sukan bola tampar. Pemenangnya adalah itu dia bagi kategori lelaki bawah 18 tahun ada 5 pemenang semuanya. Kita nampak ada wakil dari Johor, Selangor, Kelantan juga pemenangnya. Dan Encik Isnin, kalau kita melihat kepada sukan bola tampar, antara yang boleh kita katakan juga bagi setiap kategori umur ini, bagaimana kita nak melihat kepada setiap pertandingan itu dan apakah kategori umur yang dipertandingkan? Okey, bagi permainan bola tampar, kategori yang kita adalah secara individu. Ya. So peserta akan bertanding di bawah kategori lelaki 12 tahun dan 18 tahun dan perempuan sama juga 12 tahun dan 18 tahun. Dan kemahiran sukan yang mereka perlu perkenalkan ataupun perlu lakukan iaitu menyangga ni dalam bahasa Inggeris ni apa? Digging. Okey, digging. Menyangga seperti kita lihat di video tu. Yang inilah ya. So, okey. Peserta perlu menyangga bola tampar tu dalam masa 1 minit. Lepas tu mengumpan. Mengumpan tu setting lah. Okey, 1 minit. Dan kombinasi iaitu aktif bebas, yang seterusnya itu gabungan menyangga dan mengumpan. Maknanya dia digging dan dia setting lah. Dan mengikut kreativiti dia. Kalau kita lihat memang kita tak sangka adik-adik kita yang berada di rumah ni dalam keadaan yang MCO ni mereka boleh memikir. Itu satu kemahiran kebat yang kalau kita lihat. Betul. Berfikiran aras tinggilah. Dan juga ada yang melakukan mengikut kreativiti masing-masing. Itu yang saya nak berikan pujian lah. Ada yang melakukan di gelanggang, ada yang melakukan di atas padang. Jadi mungkin kriteria-kriteria itu juga membantu dari sudut penjurian yang telah pun diadakan. Okey, kalau kita melihat kepada kemahiran sebegini berbeza dengan kemahiran olahraga di bola tampar ini, bagaimana sebenarnya maklumat itu disampaikan, briefing diberikan kepada para peserta? Macam mana nak tahu markah lebih boleh dapat ke, kriteria apa ke, bagaimana sebenarnya tu Encik Isnin? Okey, yang ini kalau mengikut dari segi penjurian, so juri-juri akan melihat dari segi kualiti video yang dihantar, kemahiran asas. Sebab bila kita maklumkan bahawa kita akan mengadakan pertandingan secara atas talian ini, maksudnya kita memastikan bahawa peserta itu mempamerkan aktiviti asas ataupun kemahiran asas dalam sukan yang terlibat itu. So kita nak tengok pergerakan dia asas. Kalau kata digging tu adakah siku dia lurus dan sebagainya. Yang itu kita maknanya penumpuan lebih kepada penghasilan video satu mungkin, yang kedua kreativiti dia, yang ketiga maknanya kemahiran satu dilaksanakan atau dilakukan dengan apa, dengan betul. Dan juga siapa yang menonton kemahiran sukan tu pasti tahulah setiap tertibnya kan. Dan itu juga boleh kita bawakan kepada anda proses pembelajarannya. Okey, olahraga sudah, bola tampar pun sudah, tibalah masanya untuk kita ke sukan seterusnya. Boleh Encik Isnin? Boleh. Okey, kita satu lagi sukan kita nak perkenalkan pemenangnya. Jadi ini adalah pertandingan kemahiran sukan dan juga pengumuman pemenang bagi kemahiran sukan bola jaring, dan pemenangnya adalah, persilakan. Okey, ini bagi kategori bawah 12 tahun, pemenangnya dari Pahang. Tahniah yang kita ucapkan, ada 5 pemenang keseluruhannya dipilih untuk setiap negeri yang menyertai bagi pertandingan bola jaring ini. Kita faham ini antara sukan yang menjadi kegilaan jugalah dan juga favourite lah, kesukaan bagi semua orang. Dan melihat kepada pertandingan bola jaring ini, Encik Isnin, yang menentukan konsep pemenang ini dan mungkin ada sedikit penerangan berkaitan dengan penjurian bagi teknik bola jaring ini. Okey, kemahiran sukan bola jaring ini diputuskan, kalau saya lihat sini ada lebih kurang 9 kemahiran yang perlu dilakukan oleh peserta. Bukan senang 9 banyak. kemahiran. Bila saya tengok pun alamak boleh tahan juga. Tetapi bila kita lihat video kan, kita rasa macam mana dia orang boleh melakukan bila berada di rumah kan, di halaman rumah, di depan di pos rumah mereka kan. Dan kategori hanya untuk perempuan saja. So kita tak ada lihat lelaki yang bertanding lah. Untuk individu 12, 15 dan 18 tahun. So setiap negeri menghantar 5 peserta mengikut kategori. Dan dia punya kemahiran dia banyak. Saya bagi contoh latihan yang itu, kalau kita lihat video tu itu dia latihan dia berlari lah. Berlari. Antara kemahiran yang perlu dilakukan ialah latih tubi kemahiran gerak kaki, pogo jam. Pogo jam macam double leg jam lah. Kemahiran asas hantaran aras dada,
Yang kedua, yang ketiga mengendalikan bola secara individu, maknanya memusingkan bola di badan, di badan. Lepas tu larian berbentuk S tadi yang kita lihat. Lepas tu kemahiran mengendalikan bola berputar di sekitar lutut. Maknanya bola jaring tu diputar kan. Saya pun tak tahu kan, bila saya buat mungkin terjatuh juga kan. So, yang lepas tu kemahiran hantaran aras bahu, aras bahu sebelah tangan, aras bahu. Betul. Lepas tu gerakan kaki side pogo jump. Side pogo jump dia macam tadi pogo jump dia forward, tapi yang ni dia side jump. Dan akhir sekali ialah kemahiran atas kepala, dia baling atas. So, bila kita tengok kemahiran, kita akan notice bahawa kalau penonton di rumah menyaksikan adik-adik ataupun murid-murid melaksanakan atau menghantar video ni, saya rasa akan terpegun. Ya, betul. Perlu banyaknya kemahiran yang perlu dipelajari untuk suatu sukan itu. Saya suka video yang baru ditayangkan tadi, Cik Isnin. Mungkin kebiasaannya kalau kita melakukan drills begitu, kita menggunakan kun ataupun marker. Tapi murid tersebut menggunakan botol airnya sebagai penanda. Jadi itu kreativiti juga. Yang diberikan. Okey, baik, tahniah kepada pemenang bagi ketiga-tiga kategori sukan yang telah pun kami umumkan. Olahraga, bola tampar dan juga sukan bola jaring telah pun diumumkan siaran secara langsung pada petang ini bagi pemenang semua kategorinya. Sangat menarik kerana ini adalah norma baru, era baru juga untuk kita bawakan kepada semua. Yang penting kemahiran sukan akan terus kita berikan kepada semua yang menonton kami di Didik TV KPM ini. Kita berhenti seketika kerana selepas ini banyak lagi sukan yang akan kami umumkan pemenangnya. Terus kekal bersama kami pada petang ini hanya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama dengan saya Adik Miswan. Inilah episod khas, program khas bagi kemahiran sukan MSSM dalam talian, dan ini adalah tarikhnya, hari di mana pengumuman bagi semua pemenang peringkat kebangsaan akan kami bawakan. Tadi kita dah tayangkan dan kita dah berikan 3 sukan, dan sekarang adalah kita dah beritahu kepada anda 3 sukan yang akan kami bawakan perbincangannya dan pengumuman pemenang-pemenangnya, iaitu sukan badminton, sukan bola baling dan juga sukan bola keranjang macam yang telah kita tunjukkan sebelum berhenti rehat sebentar tadi. Okey, dan saya masih bersama dengan tetamu istimewa kami, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Co-Curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Encik Isnin Mahdi. Masih lagi sudi bersama kita. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Tapi sekarang sebelum kita mulakan, tibalah masa yang elok rasanya kita umumkan terus pemenang lah. Ini bagi sukan badminton dan senarai pemenang bagi semua kategori. Bagi sukan badminton, kemahiran sukan MSSM, silakan. Sangat menarik kerana ada pelbagai kemahiran asas yang diuji dan dimahukan bagi sukan badminton ini. Encik Isnin mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut antara kriteria pemilihan pemenang bagi sukan badminton pula? Okey, bagi kategori badminton ni secara individu juga, tidak menggunakan bulu tangkis. Okey. Nak melihat kemahiran asas sahaja. Menarik, tanpa bulu tangkis. Tanpa bulu tangkis. Iaitu kategori lelaki bawah 12, bawah 15, bawah 18 dan juga kategori perempuan bawah 12, 15 dan 18. Dan kemahiran sukan yang mereka perlu tonjolkan ialah ada 5 kemahiran, iaitu satu kemahiran net play, kemahiran net, kemahiran net lifting, kemahiran pukulan drive kalau kita tengok di video tu, kemahiran pukulan backhand, dan akhir sekali ialah kemahiran pukulan smash. Dan aksi dan pelakon itu kalau kita lihat tak ada bulu kan, tapi mereka imagery lah, membayangkan. Dan juri melihat dari segi apa? Perlakuan asas itu, adakah pelakon itu kemas baik, pergerakan movement dia, footwork dia, dari segi pelakon dia, body language dia,
Dan kalau kita lihat juri-juri pun hebat-hebat. Betul. Antara juri-juri yang kita panggil diketuai oleh pengurusi teknik MSSM iaitu jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia Encik Najib Latif. Lepas tu dia bawa pula adik-beradik dia lagi yang juga Zakri Latif yang merupakan pernah jadi world number 4. Lepas tu dia ada lagi Arif Latif kan yang silver medal SEA Games berpasangan dengan Fairuz Izwan. Betul. Pun ada juga sebagai juri, dan satu lagi ialah Roslin Hashim juga juri di peringkat kebangsaan yang pernah menjadi world number 1. Betul. Kalau kita lihat. So yang terlama juga sangat kemas lah. Dan Encik Najib ataupun Coach Najib juga pernah kami bawakan di kemahiran sukan di Didik TV KPM ini, seorang jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, dalam sukan badminton ini antara yang saya tertarik untuk tanyakan jugalah sebenarnya peranan coach, peranan jurulatih bagi setiap murid dan juga pelajar ni dalam memberikan, sebab kita tahulah mesti ada jurulatih yang akan membantu sebab ini juga adalah pelajar-pelajar mereka, murid-murid mereka kan. Bagaimana sebenarnya mereka memberikan koordinasi bagi membantu pelajar dalam menang pertandingan sebegini, Cik Isnin? Yang pertama saya rasa yang menyertai ini semua mempunyai kemahiran. Maknanya adik-adik dan murid-murid yang bertanding itu mereka menceburi sukan badminton. So kemahiran asas tu mereka dah menguasai. So bila disebut pertandingan atas talian perlu dirakam dan jurulatih perlu bantu merakamkan. Dan bila merakamkan maknanya dia perlu pastikan dia punya kemahiran itu menepati dari segi kriteria tips ataupun tips-tips tu mesti menepati kriteria pertandingan. Itu saya akan sebut tadi, kemahiran asas tu perlu dilakukan dengan dengan baik. Ya, betul. Baik, itu kita nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada para pemenang bagi kemahiran sukan MSSM, bagi sukan badminton telah pun kita umumkan, dan sekarang tibalah masa untuk kita ke sukan seterusnya dan kita nak umumkan pemenang bagi kemahiran sukan MSSM bagi sukan bola baling. Dipersilakan. Tahniah kita ucapkan kepada para pemenang dan anda semua boleh semak ini bagi kategori lelaki bawah 18 tahun. Akan ada kategori-kategori yang lain pula menyusul selepas ini. 3 kemahiran bagi sukan bola baling. Cik Isnin mungkin boleh terangkan berkaitan dengan penjurian dan juga kemahiran-kemahiran bagi sukan bola baling ini? Okey, kategori bagi bola baling ini dipertandingkan secara individu juga. Okey, maknanya lelaki bawah 12 tahun dan bawah 18 tahun dan perempuan bawah 12 tahun dan 18 tahun. Okey, 2 kategori umur saja. So setiap negeri perlu menghantar 5 peserta setiap kategori yang dipertandingkan. Dan kemahiran sukan ada 3 seperti yang Cik Anet cakap tadi. Kemahiran menggelecek, dribbling. Okey, macam kita saksikan di video tu. Kemahiran mengacah. Dan akhir sekali kemahiran menjaring. Kalau kita lihat kemahiran menjaring ni ada lebih kurang 5 kemahiran. So kita akan tengok mungkin ada kreativiti dia. Kemahiran menjaring atas kepala, menjaring secara melompat, secara dive, secara lantunan dan bawah lengan. Kita pun tak tahu kan bila kita mendalami sukan ini, bila kita tengok menjaring pun ada kemahiran dan trik-trik yang tertentu lah. Dan ini yang ditunjukkan oleh adik-adik kita bila dia menghantar video. Betul. Dan kepada anda yang baru menonton kami di Didik TV KPM pada petang ini, di sebelah kiri skrin anda adalah senarai nama pemenang bagi kategori lelaki bawah 12 tahun. Dan tadi kita sambil itu kita tayangkan juga video-video yang telah pun dihantar. Cik Isnin, saya sukalah sebab mereka ini mungkin atlet, murid yang memang mewakili peringkat negeri masing-masing. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan pada pertandingan tahun ini menonjolkan bakat individu walaupun ini sukan berpasukan. Bagaimana sebenarnya dengan ada pertandingan sebegini boleh meningkatkan tahap kemahiran mereka dalam teknik kemahiran asas ni, Cik Isnin? Pihak kementerian terutamanya BSKK lah, kita mengharapkan sebab kita ada dari segi satu murid satu sukan kan, dari segi penggalakan. Dan mungkin bila adik-adik dan guru-guru ataupun ibu bapa melihat video yang dihantar ini kan, dan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai dalam sesuatu permainan ini, dan ini bagi saya ia merupakan kita menggalakkan anak-anak kita di rumah supaya menyertai aktiviti fizikal, terutamanya mempelajari kemahiran-kemahiran asas sukan yang kebanyakan ada di sekolah. Cuma kadang-kadang mereka tak tahu macam mana nak menyertai, dan saya harapkan pertandingan ini merupakan permulaan bagi mereka untuk mencuri. Kalau kita lihat bola keranjang dan sebagainya, kita tak sangka adik yang kecil-kecil itu boleh dribble kan, dengan kreativiti dan sebagainya. Dan kita harapkan walaupun selepas dia tak ada pandemik, mungkin kejohanan ini akan kita teruskan untuk menggalakkan mereka melibatkan dalam aktiviti sukan di peringkat sekolah. Sebab berbeza jugalah kan dari sudut pertandingan secara fizikalnya
dan pertandingan dari sudut kemahiran ni sebab mereka bertanding dengan diri masing-masing. Dan nak meningkatkan kemahiran itu, mungkin ada sedikit nasihat pada mereka, sebab Cik Isnin sebagai antara mereka bertanggungjawab juga untuk memilih pemenang, melihat kepada video-video yang dihantar. Bagaimana sebenarnya untuk mereka ni tahu kelemahan masing-masing dan juga untuk meningkatkan kemahiran masing-masing ni, Cik Isnin? Dia kalau nak mempelajari sesuatu tu dia mesti ada guru. So Betul. tak lari, atlet mesti ada jurulatih. Jurulatih mesti berkelayakan dan jurulatih itu mesti menguasai kemahiran. Kalau dia latar belakang dia seorang atlet, lagi bagus. Kan? So mereka ni yang akan memandu atlet-atlet ni, anak-anak ataupun adik-adik yang nak mempelajari ni menguasai kemahiran asal. Yang kedua, kita ada medium didik TV, kemahiran sukan. So adik-adik boleh tengok di channel YouTube dan sebagainya. Dan ini menggalakkan mereka mempelajari sesuatu kemahiran itu dan mereka boleh mencuba. Sebab dalam sukan dia ada satu konsep kita kata self learning. Mereka mempelajari dengan diri dia sendiri. Tetapi perlu ada structured training sebenarnya. Perlu ada jurulatih dan sebagainya. So kita kena mulakan daripada awal. Kalau kita nak lihat budaya sukan itu berkembang di negara kita. Maksudnya dua-dua elemen tu pentinglah, belajar sendiri juga dengan mendapatkan guru lah. Tapi saya suka dan tertarik sebab kata tadi kemahiran sukan dididik TV kan. Jadi kepada mereka yang nak menuntut kemahiran sukan olahraga, inilah jurulatihnya yang memberikan kepada anda 8 episod dalam kemahiran sukan olahraga di kemahiran sukan didik TV KPM. Okeylah, kita nak teruskan bagi pengumuman seterusnya, sukan seterusnya yang akan kami bawakan kepada anda dan senarai pemenang bagi pertandingan kemahiran sukan MSSM, dan ini adalah giliran untuk sukan bola keranjang dan ini adalah pemenangnya. Baik, Encik Hassan, saya melihat kepada sikit perbezaan pengumuman ini. Pemenang pertama adalah dari negeri Selangor, kedua negeri Sarawak bagi peringkat lelaki bawah 12 tahun ini, dan ketiga adalah bagi dari negeri Johor. Bagaimana sebenarnya instrumen pertandingan kemahiran sukan bola keranjang ni, Encik Hassan? Okey, bola keranjang ni dia bukan individu. Dia secara berpasukan. Maknanya lelaki bawah 12 dan 18, perempuan bawah 12 dan bawah 18. So setiap negeri perlu menghantar 2 pasukan bagi setiap kategori dan 5 peserta bagi satu pasukan. Dan kemahiran sukan dia banyak, ada 8. Iaitu 5 high, 5 low right hand dribble. Maknanya dia melantun bola tu high 5 kali kan. Lepas tu rendah 5 kali. Kita tengok saksikan video tu, sangat menarik. Yang kedua, kemahiran 5 high, 5 low left hand dribble. Depan rumah saja boleh lakukan ya? Depan rumahnya, di halaman rumah saja. Tapi kalau dekat rumput saya rasa bola tu tak melantun lah. Pastikan kawasan sesuai juga. 3-3-3 tap cross dribble. Kalau kita lihat tu di video, 4 high 4 low back dribble, yang seterusnya figure 8 dribble low dan dribble between the legs, in and out, crossover, dan akhir sekali kemahiran menggelecek secara bebas, freestyle. Kita tak sangka adik-adik di bawah 12 tahun itu menguasai kemahiran dengan baik. Dan seperti yang ditontonkan di video yang kami tayangkan ini, dan ini masih lagi kami tayangkan pemenang bagi peringkat bawah 12 tahun. Tempat keempat tadi dari negeri Perak dan tempat kelima adalah milik pasukan Terengganu, dan ini adalah senarai pesertanya. Seperti yang dikatakan, setiap negeri menghantar 5 peserta dan kejohanan berpasukan ini. Okey, kalau dari sudut berpasukan, dari sudut penjuriannya, dari sudut memberikan markahnya, mungkin ada perbezaan atau juga turut diadili oleh mereka yang sangat berkelayakan? Sama juga. Dia diketuai, diterajui oleh pengurusi teknik sukan MSSM dan dia pilih jurulatih-jurulatih yang berkelayakan lah. Dan kalau kita lihat berpasukan, bukan berpasukan dia main berpasukan, tidak bersentuhan dan sebagainya. Cuma dia gabungkan 5 peserta tu perlu dia combinekan lah dari segi penghantaran tu. Cik Isnin, kita nak melihat kepada pertandingan kemahiran sukan ni, terutamanya semua sukan yang telah pun kita tontonkan sebentar tadi. Mungkin ada sedikit garis masa melihat kepada dari sudut peringkat sekolahnya, kemudian ditapis menjadi peringkat daerah dan ke peringkat negerinya. Mungkin ada sedikit pemahaman kepada mereka yang baru saja menonton kita, bagaimana sebenarnya sampailah ke peringkat sekarang ini pengumumannya, Cik Isnin. Okey, kalau kita lihat dia punya time frame dia, garis masa yang telah ditetapkan oleh bahagian sukan co-curriculum dan kesenian KPM, iaitu MSSM, unit MSSM yang menerajui. So idea ni telah diperbincangkan pada bulan Jun lagi 2021. Pada masa itu aktiviti sukan secara bersentuhan tak dapat dilaksanakan. Dan ada persoalan ditanyakan di peringkat tertinggi, boleh tak kita lakukan secara atas talian? So saya ucapkan tahniah lah kepada barisan jawatankuasa kan, guru-guru, PT-PT negeri dan sebagainya, MSSM ni dia memikirkan. Pada asalnya boleh ke? Kita tak yakin. Tetapi bila kita lihat apabila video dihantar,
sebenarnya boleh kita laksanakan. Betul, ya. Dan kita perlu teruskanlah. Dan pada bulan Julai mesyuarat jurutankuasa teknik untuk memastikan. Dan seterusnya pada bulan Ogos di peringkat sekolah, daerah dan peringkat negeri, September peringkat negeri dan Oktober peringkat kawasan, dan hari ini merupakan pengumuman. Ya, betul. Pemenang. Hari ini 30 Oktober dan esok 31 hari bulan juga kita nak teruskan dengan pengumuman pemenangnya daripada susun masa yang telah pun diumumkan tadi. Dan sangat menarik kerana selepas ini kami akan bawakan pemenang-pemenang bagi 3 lagi sukan di peringkat kemahiran sukan MSSM ini, iaitu sukan akuatik, bowling tempin dan juga bola sepak. Jadi terus kekal dengan kami untuk pengumuman dan penghargaan kepada semua pemenang bagi murid-murid peringkat kemahiran sukan MSSM ini. Okey, jadi terus kekal dengan kami di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Ini adalah Aktif Didik TV KPM dan kita nak bawakan kepada anda episod istimewa kemahiran sukan pada petang ini. Sepanjang 1 jam siaran kami bawakan istimewa dan khusus kerana kita mengumumkan senarai nama pemenang bagi pertandingan kemahiran sukan MSSM 2021 secara langsung tau. Tak pernah lagi kami lakukan sebegini. Satu penghargaan kepada semua. Dan untuk itu kita masih lagi bersama dengan Cik Isnin Mahadi, Timbalan Pengarah Bahagian Sukan, Co-Curriculum dan juga Kesenian dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Cik Isnin, kita nak teruskan kepada pengumuman bagi sukan seterusnya macam saya cakap tadi sebelum kita berhenti rehat. Dan ini adalah giliran bagi pemenang-pemenang. Jom kita saksikan bagi sukan akuatik dan senarai pemenangnya. Dipersilakan. Mantap, pemenang dari Perlis bagi kategori bawah 12 tahun lelaki diumumkan juga. Maksudnya akuatik ni mungkin ramai sinonim dengan sukan dari sudut renang, terjun bagi sukan akuatik. Jadi bagaimana sebenarnya kemahiran sukan ini dipertandingkan? So kalau kita fikirkan akuatik ni mesti ada air kan? Betul, setuju. Tapi macam mana mereka melakukan di darat pula? Okey, yang ini sukan ni kategori individu juga. Lelaki bawah 12, 15 dan 18, perempuan sama juga 12, 15 dan 18. Peserta setiap negeri perlu menghantar 5 peserta setiap kategori, dan kemahiran sukan dia lebih kepada dry land exercise, maknanya exercise yang boleh yang selalu dilakukan oleh atlet-atlet renang akuatik. Contohnya half squat, contohnya diver push up, leg raise, sit up dan burpee. So ini exercise saya rasa kebanyakan ramai yang berada di rumah tu biasa buat. Betul. Dan ini adalah mungkin rutin-rutin yang exercise yang wajib bagi seorang perenang atau diver kan. Dan ini adalah exercise sit up ditunjukkan oleh peserta kita. Dan saya percaya jugalah bagi penerjun, bagi mereka yang berkecimpung dalam sukan akuatik ini, macam ni burpee kan. Burpee, betul. Kita mungkin rasa senaman ini mudah tapi cuba lakukan. Memang berbeza dan nak melakukan dengan cara yang betul itu. Dan kalau kita melihat kepada pertandingan sebegini sebagai seorang atlet lah, sebab sebelum ni kebiasaannya bertanding di kolam renang bagi sukan akuatik terutamanya. Sekarang ni kena bertanding secara dry land exercises ni. Melihat kepada penerimaan atlet-atlet itu sendiri, bagaimana Cik Isnin? Kalau kita lihat konsep pertandingan ni bukan lebih kepada prestasi sukan, dia lebih kepada menguasai kemahiran asas setiap sukan itu yang dipertandingkan tu. Maknanya bagi contoh macam bola jaring, so apakah kemahiran asas bagi sukan bola jaring? So bila kita menguasai kemahiran-kemahiran asas, itu yang sangat perlu. So kalau asas tak betul, macam mana kita nak pergi move lagi kepada spesifik ataupun high performance punya skill kan? Betul. So di peringkat sekolah ini, asas itu perlu diterapkan. So yang ini konsep yang kita nak sampaikan. Dan kreativiti tu kita lihat dari segi penghasilan video tu. So kita nak maklumkan kepada peserta, kepada guru, kepada ibu bapa bahawa
sukan itu bukan saja untuk menang pertandingan saja, tetapi kreativiti dia, kemahiran, penguasaan, ciri-ciri keselamatan yang perlu diambil titik untuk melibatkan, dan itu yang kita nak lihat bahawa ada yang secara langsung, ada yang secara tak langsung yang perlu kita pelajari. Bukan bertanding di antara satu sama lain sahajalah. Okey, jadi kalau nak menang pertandingan yang lebih besar, kemahiran asas itu yang perlu kita kuasai dengan lebih lanjut. Okey, itu bagi senarai pemenang bagi akuatik. Kita nak teruskan ke kategori seterusnya, iaitu pertandingan kemahiran sukan MSSM 2021 bagi sukan bowling 10 pin, dan ini adalah senarai pemenangnya. Dipersilakan. Sedang dipertontonkan kepada anda adalah senarai pemenang bagi lelaki bawah 12 tahun bagi sukan bowling 10 pin, dan ini adalah pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian bagi tahun ini. Tahniah kita ucapkan, dan ini adalah lelaki bawah 15 tahun. Jadi kepada cikgu-cikgu, jurulatih, kalau ada nama atlet-atlet anda, murid-murid anda ini, tahniah kita ucapkan juga. Jadi mungkin bagi kategori bowling 10 pin ini, bagaimana pengukuran dan kategori-kategorinya, Encik Senin? Ke bowling 10 pin ni kategori individu juga. Lelaki bawah 12, 15 dan 18. Perempuan pun sama, bawah 12, 15, 18 kategori dipertandingkan. Kemahiran sukan yang mereka perlu tunjukkan atau perkenalkan ialah yang pertama one step drill. Yang kedua 5 step or 4 step footwork approach. Maknanya bila dia nak melepaskan bola tu, approach maknanya dia perlu melakukan 4 langkah kan. Bila kita pergi dekat bila kita main belasah je kan. Selepas ini kita pun tahulah, oh ini kemahiran approach yang kita perlu lakukan. Dan adik-adik tu yang menyertai ni, dia perlu buat ulasan berkenaan kedua-dua rutin. Maknanya dia ada coaching tip pula. Yang kat sini menariknya pula kalau saya lihat dari segi bowling 10 pin ni. So maknanya dia mengajar kemahiran coaching pula. Walaupun dia kecil kan dan sebagainya di peringkat sekolah rendah menengah, tetapi kita nak lihat macam jurulatih pula. Dia perlu buat ulasan tentang kemahiran dia. Yang itu menarik sikitlah bagi saya. Betul. Kepada yang menonton kami dari jam 6 petang tadi, boleh lihatlah setiap sukan itu berbeza keperluannya, berbeza ujiannya dan pengukuran. Bagi bowling 10 pin itu tadi saya nampak pada yang lebih kreatif, pada yang lebih ada berdaya saing tu siap buat lane bowling sendiri. Jadi kepada atlet-atlet ini, mungkin ini cabaran yang baharu juga bagi mereka. Dan bagaimana mereka menyesuaikan diri kepada cabaran-cabaran sebegini, Encik Senin? Kalau kita lihat, kita cuma maklumkan dia tentang kategori ataupun cara-cara. Dan tetapi kita letak satu tentang kreativiti, menggunakan ruang, tempat kan, keselamatan. So yang ini yang kita lihat, adik-adik ataupun guru atau ibu bapa tu, kat sini saya kagum sebab ibu bapa sendiri melibatkan diri membantu anak-anak dari segi persiapan mereka untuk apa? Bertanding itu. Untuk persiapan untuk bertanding. Bukan saja guru, ibu bapa pun seronok juga. Betul. Kan? Yang ini yang kita nak lihat. So pertalian ini, hubungan antara ibu bapa, guru dan murid ni, yang ini yang kita nak tengok kerjasama ni. So kalau kita nak lihat sukan itu perlu berkembang di peringkat asas, perlu ada kerjasama yang baik antara semua pihak ini. Dan ini yang menggalakkan mereka untuk menyertai bidang sukan daripada awal, daripada bangku sekolah. Untuk melahirkan seorang juara itu, satu komuniti, satu kampung itulah memang diperlukan untuk kita membesarkan seorang juara itu. Itu maksud Cik Senin tu, komunikasi di antara semua pihak. Okey, tahniah kepada pemenang bowling 10 pin. Telah pun kami umumkan tadi, nanti boleh semak semula kepada siapa yang terlepas mungkin. Nanti akan kita bawakan sekali lagi senarai pemenangnya. Tapi sekarang tibalah masa untuk sukan nombor 1 di dunia dan juga di Malaysia, sukan bola sepak. Tapi sebelum kita umumkan pemenangnya, kita saksikan terlebih dahulu bingkisan istimewa yang telah disediakan ini. Jom. Hebat semuanya, hebat. Jadi itu baru sedikitlah bingkisan yang kami sediakan. Kita belum umum lagi pemenangnya. Jadi itu antara kemahiran-kemahiran sukan bola sepak yang kita uji dan kita minta kepada atlet-atlet kita, murid-murid kita untuk hantarkan. Jadi tibalah masanya untuk kita berikan kepada anda senarai pemenang
dan juga ini adalah pengumuman khas istimewa bagi sukan bola sepak. Dipersilakan. Baik, ini adalah senarai pemenang bagi kategori perempuan bawah 12 tahun bagi kategori menimang bola, dan mungkin ada pencerahannya berkaitan dengan sukan bola sepak ini. Apakah cabaran kemahiran sukannya yang diberikan? Bola sepak ni kalau kita lihat, saya rasa agak popular lah bagi kalangan murid-murid kita. So kategori pertandingan sama, individu, ada lelaki ada perempuan, kategori lelaki dan perempuan bawah 12, 15 dan 18 tahun. Kemahiran sukan yang perlu ditonjolkan ada dua, iaitu kemahiran kreatif bola sepak individu dan pertandingan kemahiran menimbang bola sepak. Maknanya dalam 1 minit berapa banyak. Dan kalau kita lihat ni rekod ni, perempuan pun boleh 200 lebih. Cik Anik dulu berapa? 20. Itu belum start lagi. Itu belum lagi, tak ada belum pertandingan. Tetapi bila kita lihat pertandingan, adik-adik ni dia berusaha untuk menguasai kemahiran. Yang itu yang saya puji. Maknanya dia mendalami, dia berusaha, latih to be. So latih to be yang perlu tu bagi saya untuk memastikan kemahiran itu dikuasai. Ya, betul. Dan kita juga sedang tayangkan tentang kategori dan juga video-video yang dihantar penyertaannya. Ini adalah kategori perempuan bawah 18 tahun. Senarai pemenang yang juga kami bawakan, dan ini adalah kategori lelaki, bermula dengan kategori lelaki bawah 12 tahun. Jadi pemenang yang pertamanya nampak tu dari negeri Johor telah pun diberikan, dan tahniah kita ucapkan. Dan jadi mungkin dalam sukan bola sepak ni, sebab kita tahu ianya sukan yang ramai berminat, ramai yang nak main, tapi dari sudut penyertaannya juga telah pun ditapis pemilihannya. Tapi saya percaya pemilihan pemenang juga perlu lebih teliti lah, sebab ini sukan yang dimainkan oleh semua orang. Jadi perbezaannya juga perlu ada juga, Encik Senin, ya? Dia sama seperti kemahiran-kemahiran lain, juri-juri yang menentukan. Dan saya rasa juri-juri yang kita pilih itu, juri yang kita panggil itu juri-juri yang berpengalaman, bekas pemain, jurulatih kebangsaan dan sebagainya. Dan ada kriteria-kriteria dia. Kat sini kita lihat dari segi kreativiti kan. Kreativiti tu kita tengok, bukan Ronaldo saja boleh buat. Kan? Adik-adik kita kat rumah tu pun boleh buat. Bukan buat dekat stadium, buat ke depan lampang rumah saja. Tetapi sebelah motor tadi. Tapi ciri markah akan ditolak kalau ciri-ciri keselamatan tak ada. So kena jagalah. Dia buat tiba-tiba dekat jalan raya. So ciri keselamatan, markah akan dipotong. Sebab kita nak memastikan keselamatan itu juga perlu dititip beratkan dalam penggambaran untuk kemahiran tersebut. Yang itu kan yang bila Encik Anik tanya tadi, perlu ada bantuan daripada jurulatih juga yang guide dia kan. Dan kalau tengok video ni tak berapa sesuai lah, mungkin dia ambil 2-3 kali kan? Ataupun dia dalam 1 minit 20. Cuba lagi sampai berjaya lah. Kat sini kita lihat usaha dan semangat tidak putus asa tu yang kita nak terapkan. Betul. Dan mereka bertanding dengan diri mereka sendiri jugalah. Betul. Dan memastikan bahawa kualiti video itu juga ada dan juga mencapai kriteria-kriteria yang diperlukan untuk bergelar sebagai seorang pemenang. Sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada semua pemenang bagi kemahiran sukan yang kami umumkan pada hari ini. Ingat, esok masih ada lagi kemahiran sukan dan juga kategori lain yang akan kami bawakan. Jadi kita dah berikan kepada anda pemenang-pemenang bagi sukan olahraga, bola tampar, bola jaring, badminton, bola baling, bola keranjang, akuatik, bowling 10 pin dan juga bola sepak. Okey, Encik Senin, mungkin kita nak simpan pemenang-pemenang yang lain tu nanti esok pula. Jadi kepada cikgu-cikgu yang menonton, atlet murid yang menonton juga, sabar sukan anda esok akan kami bawakan. Mungkin sebagai penutupnya pada edisi dan juga program hari ini, melihat kepada semangat murid-murid yang menghantar penyertaan ini, apakah nasihat yang boleh diberikan untuk mereka terus kekal fokus, meningkatkan lagi kemahiran masing-masing? Kalau kata tips satu, pandangan saya lah. Pandangan saya, sebab ini adalah merupakan kemahiran sukan secara atas talian yang pertama kan. Sebelum ni kita pun tak terfikir kan, adakah benda ni menjadi kenyataan ataupun tidak. Macam mana penerimaan penonton, macam mana penerimaan guru-guru, ibu bapa, murid, boleh tak. Tetapi bila kita lihat usaha yang telah dimainkan oleh pihak bahagian sukan kokurikulum kesenian, usaha yang digerakkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri, jurulatih di sekolah. Yang ini saya mengucapkan tahniah dan terima kasih lah. Kerana mereka ini, tanpa mereka ni, saya rasa kejohanan secara atas talian ini tidak berjaya. Setuju. Dan kita harapkan benda ini akan berterusan lah. Walaupun pandemik dah tak ada ke, endemik ke, mungkin kita akan buat untuk, kita mungkin akan serahkan penggalakan supaya mereka menguasai kemahiran dan boleh
boleh menilai lah kan, kemahiran mereka kuasai. Dan nampaklah ni masa depan kepada pertandingan ni juga InsyaAllah nanti akan diteruskan itu menurut Cik Isnin Mahdi. Okey, sebelum kita nak tutup siaran pada petang ini, kerana esok kita akan bersama sekali lagi dalam kemahiran sukan bagi memberikan pengumuman nama-nama pemenang ini. Kita nak jemput mana dia, dua maskot kita tadi yang bersama-sama kita di awal siaran. Dua-dua si Rimau ini namanya. Dia bawa raket lah. Raket pula. Jadi jangan risau, mereka bukan pemenang tapi mereka hadir bagi memberikan sokongan. Cik Isnin mungkin sebagai kata-kata penutupnya, sebab saya nak sokong lah guru-guru pegawai yang menilai mereka ni sampai ke malam bermesyuarat sebenarnya. Betul. Untuk melihat video-video ni, sebab saya pun pernah melihat mereka ni mengorbankan masa mereka juga. Mungkin sedikit penghargaan kepada mereka sekali lagi, silakan. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah dan penghargaan lah kepada juri-juri, kepada jurulatih, kepada guru, kepada ibu bapa kan, kepada semua yang terlibat menjayakan program ini. Dan saya harap benda ni mendapat kata orang feedback yang baik, dan mungkin kalau ada penambahbaikan kita akan buat. Kita akan laksanakan pada masa akan datang. Ya, setuju. Terima kasih Encik Isnin Mahdi kerana sudi bersama kami. Esok kita akan bersama sekali lagi untuk meneruskan pengumuman. Terima kasih juga kepada dua si Rimau kita ini. InsyaAllah mereka akan ada juga untuk sukan-sukan yang lain pula pada esok. Terima kasih kepada anda, guru-guru, ibu bapa dan atlet murid yang bersama kita untuk siaran pada petang ini. Sekali lagi tahniah daripada kami di Didik TV kepada semua pemenang. Kita jumpa lagi esok. Saya Nek Miswan. Jumpa lagi. Senyum selalu. Assalamualaikum. Inilah Kemahiran Sukan. Bye-bye.